mengenai negara Islam, ada yang menyatakan tiada negara Islam selepas Nabi. Ini tanya bakal PM sekarang, mana saya tahu. Ni negara Islam, apa istilah nak namakan namalah, tapi ada tak sistem pemerintahan Islam di dalam Quran dan Sunnah? Ada. Of course dia tidak dinamakan negara Islam sebab tak ada lah nama Nabi. Orang Islam buat negara Islam dengan tak Islam, semua Islam. Pasal apa kita namakan bank Islam? Sebab ada bank yang kita rasa itu tentu itu maksudnya. Saya tak katalah semua operasi bank Islam tu memang totally mengikut kehendak Islam, tapi apabila you namakan itu Islam, bererti ada yang tidak Islam. Tapi di dalam pemerintahan Nabi, umat Islam satu je. Tak ada kerajaan Nabi hak buat Islam, lepas tu kerajaan hak, tak ada. Maka tak perlu dinamakan dengan negara Islam. Itu saya tak setuju. Dia orang nak buat, semalam saya sebut perubatan Islam. Bererti perubatan yang hospital ni tak Islam. Dia boleh dipaham macam tu. Dia kata bukan tak Islam, tapi apa? Yang perubatan yang sekarang ni Islam tu tak? Islam. Tapi oleh kerana kita faham, macam saya kata sempit, perubatan Islam tu makan kurma, makan apa. You nak makan lah, baguslah. Tapi Nabi bukan ubat pakai tu saja. Ini akan sempitkan benda ni, kan tak berjaya nanti. Dalam Rasulullah macam-macam cuba. Ada riwayat yang agak lemah, tetapi disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, engkau ni kalau pandai syair, kami tak heran kerana engkau anak Abu Bakar. Engkau kalau pandai hukum, kami tidak heran kerana engkau isteri Nabi. Kami heran kenapa kau pandai perubatan. Kata Aisyah, wufudul Arab, perwakilan Arab pada akhir hayat Nabi datang dan mereka mencadangkan berbagai jenis ubat. Aku membancunya. Jadi aku dapat ilmu daripada itu. Artinya kalau riwayat ini diterima, artinya pengurusan perubatan Nabi berdasarkan kepada ilmu manusia, kajian. Satu bahan yang telah dimasukkan ke dalam makmal 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, keluar satu keputusan, dia baik untuk manfaat manusia, diterima oleh Islam. Man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat pada saudaranya, manfaatkan. Tak patut kita buat kursus perubatan Islam, pergi masuk 3 hari, keluar dapat sijil. Sedangkan orang pergi belajar perubatan Islam 7-8 tahun. Bila timbul kementerian nak wujudkan apa Islamic medicine ni, maka berbagai-bagai kontroversi timbul. Saya masa berucap dengan ni, saya kata saya tak ada, tidak. You namakan yang lain, alternatif ke apa ke, supaya jangan orang ingat ini Islam punya, ini bukan Islamnya. Saya dah pergi ke perubatan Islam, dia tak baik, terpaksa saya pergi hospital lah. Dia kata gitu. Jangan main, bahaya. Jampi sebahagian daripada cara perubatan yang diizinkan oleh Islam, tapi bukan jampi itu satu-satu perubatan Islam. Klinik perubatan Islam. Maksud saya begini, Ya. contohnya doktor Islam dengan doktor Islam. Ya. Seorang doktor Islam dengan doktor yang bukan Islam, cara praktis dia sama, dua dah tahu kan sama. Ya. Mungkin doktor Islam niat dakwah itu dia akan menasihat penyakit kan. Saya ni doktor perkataan, tetapi yang menyembuh Allah SWT. Ya. begitu itu maksudnya. Ya. Kalau doktor bukan Islam, mungkin
Sebab masa saya budak-budak dulu, kebanyakan doktor ni kebanyakan bukan Islam. Kalau ada Islam pun yang tak bertudung, yang sombong, kebanyakan. Tapi sekarang ni doktor-doktor Islam, termasuk anak saya bukan sampai seorang amalan ni bagus, akhlak dia bagus. Dan tengok berapa doktor-doktor Islam kebanyakan yang bertudung. Tapi mungkin begitu maksudnya perubatan Islam. Ya. Begitu. Okey, masih. Salah satunya. Dan saya setuju lah. Islam kata Islam tu mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Yalah, satu lagi doktor-doktor ni kalau kita duit banyak dia senyum. Dia pergi dia senyum, dia kata. Kalau sakit sikit pun dia kata tak apa. Dia kata sapu-sapu yang boleh sapu pun dia boleh bedah. Tapi penting dia kata tengok duit banyak mana. Okey, tak apa. Saya sentuh sikit benar. Terima kasih banyak. Betul lah tu. Kita dalam pengamalan perubatan itu soal bagaimana kita berinteraksi dengan orang, soal adab. Macam kedai juga, pembeli token yang Islam dan token yang bukan Islam. Kita nak beli dua kedai, satu kedai token dia Islam, jual barang yang sama, satu yang bukan Islam. Betul di sudut keutamaannya kita pergi kepada yang Islam kerana kita boleh bantu ekonomi dia, kita boleh bagi sikit bisnes kat dia, dan kita pun boleh pergi pada saudara kita yang Muslim yang jadi doktor. Tentu kita pun kempen. Itu betul. Dan mungkin oleh kerana dia Muslim, dia mungkin juga boleh bagi nasihat kita yang baik jika dia pun ada pengetahuan Islam. Terutama ramai sekarang doktor-doktor ni bagus dia punya ilmu Islam dia. Tetapi itu tidaklah bererti perubatan yang satu lagi dianggap tidak Islam. Pada zaman Nabi ada orang ahli perubatan yang bernama Al-Harith bin Kaladah. Dia pada pendapat sebahagian besar para ulama pengkaji, dia kata dia tidak Islam. Sehingga Ibn Hajar kata tak tahu sama ada akhir hayat dia Islam ke tak. Tapi dia adalah doktor yang Nabi suruh sahabat berubat dengan dia. Pasal dia pakar ketika itu. Bukan artinya kalau ada satu orang Muslim bagus, kita pergi Muslim. Tapi kalau kita perlu pakar, Muslim tu tak ada, non-Muslim, kita pergi non-Muslim. Kerana kita, tujuan utama kita nak mengubati diri kita yang sakit. Tetapi jika sama-sama bidang tu ataupun lebih kurang je, tentulah kita utamakan yang Muslim. Dia ada akidahnya, dia ada bisnes, kita balik bagi kat dia. Ini unsur-unsur yang lain lah. Saya setuju lah yang tu.